Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Sejahtera Asia bersama dengan saya, Jonathan Ding dan Ghazali Zabawi. Edisi 21 Oktober 2020 bersiaran langsung di saluran Astro 122 TVS selama 1 jam. Kami akan bersama dengan anda. Gaz, selamat pagi Gaz. Selamat pagi John, apa khabar? Sehat Gaz, apa khabar hari ini? Khabar baik. Bagus. Baik, hari ini 21 Oktober 2020, hari yang baru, hari Rabu bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kami berharap agar anda di rumah terus setia bersama kami sehingga jam 8.30 pagi dan kami berharap agar anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Ya, betul. Gaz, tengok kita punya background hari ini. Kita di tengah-tengah sungai lah. Semalam Gaz dekat Taman Negara Bako. Ini kita harap-harap tak ada buaya lah yang muncul nanti. Baiklah Gaz, hari ini kita seperti biasalah kita akan mulakan Sejahtera Asia ni dengan antara berita-berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu ingin kami ingatkan kepada anda, sekiranya anda punya sebarang cadangan untuk anda kemukakan kepada kami, hantar sahaja di laman sosial kami Sejahtera Asia. Dan sekiranya makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang sedang menonton kami ketika ini, tag kami di laman sosial, tag sahaja Sejahtera Asia. Baik, perincian berita utama pada hari ini, kita akan bersama dengan gadis cantik jelita Michelle Lungan. Silakan Michelle. Terima kasih Gaz, terima kasih John. Selamat pagi Sejahtera Asia. Anda bertemankan saya Michelle Lungan dalam segmen berita ringkas di mana kita akan melihat tajuk utama akhbar yang berlaku pada semalam ataupun pada pada hari ini. Dan pagi ini kita akan mengetengahkan berita ringkas mengenai tak lain tak bukan berita COVID-19 di negara kita. Jadi jom, mari kita lihat situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia di mana setakat semalam bertarikan 20 Oktober 2020 didapati sebanyak 634 kes sembuh dicatatkan. Namun itu adalah kes sembuh. Dicatatkan juga terdapat 862 kes baru positif COVID-19 dan di sini Gaz dan John kita dapat melihat jumlah kes baru adalah lebih banyak lagi apabila dibandingkan dengan kes sembuh. Alright, dan di samping itu juga semalam turut terdapat penambahan satu kluster baru yang telah dinamakan sebagai kluster Kertang dan juga dilaporkan 3 kes kematian akibat virus pandemik ini. Jadi itulah situasi COVID-19 di Malaysia. Jadi maksudnya Michelle, termasuk hari ini kita 4 hari berturut-turut Malaysia merekodkan kes baharu COVID-19 yang melebihi angka 800 dan kalau kita lihat di Sabah sahaja terdapat satu kluster baharu seperti yang dinyatakan oleh Michelle tadi iaitu kluster Kertang dan daripada keseluruhan kes Sabah mencatatkan majoriti dengan 671 kes iaitu merangkumi 78.1%. Manakala untuk Sarawak pula mencatatkan satu kes baharu COVID-19 setakat semalam iaitu 20 Oktober 2020. Baik, perincian berita yang seterusnya Michelle. Betul tu Gaz, terima kasih. Tapi sebelum itu Gaz, kita mesti saling ingat mengingati. Jadi kita nak ingatkan lagi penonton SA Sejahtera Asia supaya terus amalkan SOP, jaga penjarakan fizikal, sanitasi dan utamakan kebersihan dan juga jangan keluar jika tiada keperluan. Betul tak Gaz and John? Betul sama sekali. Okey, baik, perincian yang seterusnya iaitu masih lagi pasal mengenai COVID-19 tapi di Sabah di mana statistik kes positif 19 di Sabah dijangka menunjukkan penurunan dalam tempoh beberapa hari lagi iaitu selepas semua sampel untuk saringan yang tergumpul sebelum ini selesai diuji. Tapi ingat ini hanyalah setakat jangkaan. Jadi apa yang kita boleh buat Gaz dan John adalah kita sama-sama nantikan hasil ujian tersebut dan kita doakan ada berita baik iaitu penurunan kes positif untuk Sabah. Dan juga sebelum terlupa semua sampel yang dinyatakan tadi dijangka selesai diuji dalam tempoh 3 ke 4 hari lagi. Dan ini adalah semua
sejajar dengan langkah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, di mana KKM terus berusaha untuk meningkatkan keupayaan untuk melakukan ujian-ujian saringan COVID-19 termasuk dengan bekerjasama dengan sektor swasta. Baik, terima Betul kasih tak, Gas? Michelle. Mungkin perincian berita seterusnya secara ringkas, John. Okey, masih lagi mengenai COVID-19 ni, iaitu semalam Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa pertambahan kes di Selangor adalah majoriti daripada pengunjung dari Sabah, kemasukan dan kepulangan dari Sabah. Jadi saya rasa itu sajalah antara berita mengenai COVID-19 yang kami nak kongsikan kepada anda. Dengan cerita Michelle ada mau panggilan video bersama dengan editor Dagang News Betul sekali. Sekian saja berita ringkas untuk kali ini. Kita teruskan dengan bingkisan berita dagang. Saksikan. Jom. Selamat pagi Sejahtera Asia. Kita sedang bersiaran secara video call bersama dengan Encik Johardi Ibrahim, di mana kita akan mengupas beberapa top business news yang sedang trending sekarang. Jadi selamat pagi Encik Johardi. Selamat pagi Michelle. Kita mulakan dengan berita yang positif, iaitu jualan kereta di seluruh negara telah mencatat kenaikan yang tinggi, 26.37% kepada 56,444 unit. Ya, ini diterjemahkan perbandingan dia adalah dengan waktu yang sama September 2019 dengan bulan lepas September 2020, di mana daripada 2019 ekonomi memang lemah, dan tahun ini pula 9 bulan pertama ni kita teruk kena COVID. Jadi bila kerajaan mengumumkan RST dikecualikan, nampak peningkatan banyak jualan ni, termasuk dengan pengguna kereta memperkenalkan banyak model baru. Okey, baiklah. Apakah faktor-faktor yang mendorong kenaikan penjualan kenderaan ini? Itulah Michelle. Kalau you perasan, dalam tempoh sebulan 2 bulan ni selepas Jun kita habis PKP, beberapa model baru telah diperkenalkan. Saya tidaklah minat sangat pasal kereta ni, yang ada ni, tapi saya ingat saya salah satunya Myvi. Dia ada baru. Dia taklah baru, dia bagi version baru ASA, keselamatan kan. So itu antara model dia orang panggil goreng pisang yang laris. Jadi pengenalan model-model baru ni lah yang banyak mendorong jualan ni. Selain daripada tu, promosi hebat daripada pengguna kereta, termasuk mereka menukar strategi. Ada yang plannya antara bulan 11 bulan 12, mereka dah tukar kan, dia cepat kan. Sebab dia anticipate masalah PKP ni pun satu hal juga. Selain daripada tu, yang saya sebut tadi, SST akan masih berlangsung daripada bulan 6 itu diumumkan sehingga 31 Disember. Jadi orang ramai mengambil kesempatan dari situ lah. Baiklah. Berita yang kedua seterusnya. Okey Michelle. Yang ni a bit rumit sikit. Dia taklah rumit, dia adalah begitu nak kata berat juga. Dia masih lagi mengenai Felda, sebab ini susulan daripada wawancara pengurusi Felda Datuk Seri Idris Yusof dengan sebuah khabar mainstream yang siar semalam. Jadi FGB telah membuat respon segera terhadap dakwaannya. Antara lain, Datuk Seri Idris mengatakan punca kejatuhan Felda adalah bermulanya bila Felda FGB disenaraikan di Bursa Malaysia pada 2012. Jadi FGB membuat reaksi pantas bahawa ia tidak benar. Daripada IPO, proses penyenaraian IPO tu, Felda mendapat 5.7 bilion ringgit dan FGB mendapat 4.5 bilion. Jadi FGB kata hasil daripada 5.7 bilion tu, duit tu masing-masing dah. Baik. Masing-masing. Maksudnya kalau salah pelaburan, FGB tak ada kena-mengena. Itu yang the gist of it. Okey. Jadi keadaan masih rumit lagi, belum ada penyelesaian. Rumit Michelle, sebab ini ada satu lagi isunya ialah di mana tanah-tanah kelapa sawit adalah milik Felda. Di bawah perjanjian dengan FGB ni, tanah-tanah kelapa sawit itu disewakan, dipajakkan kepada FGB. So FGB kena bayar bulan-bulan. So sekarang dalam penekanan baru oleh Datuk Seri Idris Yusof ni juga, dia kata Felda nak balik tanah tu. Dia ada dua benda. Anda tebus balik tanah ni, Felda kena ada duit banyak
ada dianggarkan oleh industri adalah 4.3 bilion ringgit yang Felda kena bayar kepada FGV. Dan lagi satu, mengikut perjanjiannya ialah Felda tak boleh sewenang-wenang lah, tak boleh senang-senang tarik. Kalau FGV kata tak, susah juga. Jadi di sinilah yang dikatakan rumit tu. Jadi ini isu yang kita boleh perhatikan lah hari-hari mendatang ni. Sebab dia sangat-sangat dekat kepada rakyat. Baiklah, terima kasih Encik Johardi atas penjelasan tadi. Sekian saja masa yang kita ada bersama dengan Encik Johardi untuk kali ini, tapi kita akan bertemu lagi pada keesokan harinya. Jadi jangan ke mana-mana. Sejahtera Asia, dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Terus kekal di Sejahtera Asia. Amanah saham Sarawak membina wawasan kita, seiring bersama menuju matlamat kejayaan, masa depan sejahtera dan makmur melalui pelaburan Amanah Saham Sarawak. Amanah Saham Sarawak mengucapkan selamat berbuka puasa kepada muslimin muslimat. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda kerana menjadikan rancangan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Baik, VT yang kita saksikan tadi, pasti ada yang teringat kan? Kalau dengar lagu tu, nak berbuka puasa lah maksudnya, Joy. Itulah tadi saya dengar Gas ingatkan kita dalam bulan Ramadan. Tapi itulah lagu tu memang sangat-sangat sinonim. Terutamanya sebelum waktu berbuka puasa, memang akan mainlah lagu ni dekat semua radio station kat Sarawak. Kalau kita dengar lagu itu di corong-corong radio, kita dah duduk atas meja di depan makanan. Kalau lagu tu dah dimainkan, Gas dah baca dah doa berbuka puasa. Tak sabar dah nak makan. Jadi kita akan bersama dengan orang kuat di sebalik lagu Amanah Saham Sarawak ini, dan beliau juga merupakan seorang penulis berbakat yang menulis buku Sarbadun Marikan Biduanita Terulung Sarawak. Nak tahu siapa? Kita perkenalkan kepada anda yang berbahagia, Dr. Kamil Salim. Apa khabar, Doktor? Okey, bagus. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Alright. Kami sangat berbesar hati ada doktor kat sini, dan itulah lagu tersebut lagu yang sangat sinonim, lagu yang sangat terkenal, dan ramai yang sebenarnya tak tahu siapakah di sebalik lagu tersebut, dan inilah wajah yang menghasilkan lagu tersebut. Jadi doktor, kita nak tanyalah, lagu tu sebenarnya dah lama dan setiap tahun dimainkan. Macam mana tercetusnya idea untuk menghasilkan lagu tersebut? Sebenarnya lagu tu sebenarnya hasil berkumpulan lah. Ya. Termasuk saya sendiri, saudara Alquas Jackie, our music arranger, lepas tu Hafiz, dia guru vokal, dan juga kaki tangan daripada Amanah Saham Sarawak sebenarnya. So ramailah kita involve, kita ubah sana sini. So the idea is getting together lah. Ya. So daripada itu maka lahirlah lagu ni. Lirik tu saya buat most of them lah. Lirik tu lah. Sebenarnya lagu tu maafkan, sebenarnya lagu tu adalah untuk tujuan advertising, promosi untuk Amanah Saham Sarawak. Dan sekarang lagu tu dah pun menjadi sinonim. Apa perasaan doktor? Lagu tu sangat terkenal, terutamanya waktu bulan Ramadan. Amat gembira lah. Sebab apa? Dah macam ada trademark. Betul lah, memang jadi trademark lah. Dia mendapat ruang yang istimewa dalam hati setiap masyarakat Sarawak terutamanya. Kan? Kalau kita nak berbuka puasa, kalau lagu tu muncul dalam radio, tak lama lagi dah nak berbuka dah tu. Nak ada sungkir kata orang. Duduk atas meja, nak sedia untuk sungkir dah. Maksudnya suara yang disumbangkan melalui lagu itu juga datangnya daripada suara doktor. Suara tu the main vocal pada Hafiz. Hafiz. Tapi yang backing semua tu myself lah. Jadi yang kompos, yang tu kita together arrangement, sekali semua. okey. Kita tiga orang lah buat sekali kan. Lagu ini menjadi trademark yang kau-kau punya, bukan biasa-biasa. Betul. Sebab dia mendapat tempat yang sangat istimewa terutamanya dalam kalangan masyarakat Sarawak. Jadi kita nak tahu apa resepi semasa nak kompos lagu Amanah Saham Sarawak ni.
Okey. Saya dulu pasal kompos lagu saya berguru dengan arwah adik Latifah Abdul Rahman dia di RTM dululah. So dia train saya di Kuala Lumpur macam mana mencipta lagu secara cepat dan sebagainya. So saya ingat lagi bila dia tanya saya, Sarawak engkau buat lagu macam mana? Nama kat Kuala Lumpur memang Sarawak. Nama Sarawak. Okey. Nama Sarawak lah nama saya. Nama kami jarang dengar. So bang kalau saya pergi berjalan, saya dengar saya buat pergi ke bilik sebut, kau ingat kau macam P.Ramlee ke? Kau bukan tak hebat macam P.Ramlee tau. Kau buat dulu dia tu. Because dulu nak belajar benda ni bukan senang macam sekarang. Dia seksa dulu lah. Dia seksa buat kopi, buat air berbulan-bulan kan kopi untuk dia. Lepas tu dia mengajar very rough, very kasar. Dia tak ada proper macam kita sekarang ni kan. Okey, kau buat, kau tengok. Bukan macam tu Sarawak, buat chord dulu. Macam tu. Lepas tu baru mencetuskan ilham. So I learn from him a lot lah. Ya, jadi memang banyak belajar dari scratch, dari sampailah menghasilkan sebuah lagu. Ya, walaupun melalui cara yang susah. Walaupun secara akademiknya saya ada muzik. Ya. Okey. Tetapi dari segi praktikalnya tu amat penting. Betul. Yang susah juga nak di-apply praktikal kan. So praktikal I'm very thankful lah kepada arwah ni dan juga kepada mendiang Lawrence Oliver Dragon yang bekas pengarah muzik dulu lah di Kuching kan. Berapa lama dah Dr. Kamil menceburi bidang seni ni? Kalau muzik actively 1974. Bila saya masuk bakat 74 di Kuala Lumpur. It's the first time I reach KL. So banyak perkara lucu lah pergi KL. 1974 until 2020 maksudnya lebih kurang 3 matematik aku tak bagus kan. Lagi-lagi lah pagi-pagi ni. Dah lahir belum? 2020 tolak 1974. Tak apalah. So zaman 1974 ni Sarawak tak ada TV lagi. Betul. So pada zaman tu ramailah daripada Sarawak pun ramai. Lepas tu Wazata Zain, Amir Gurka, siapa lagi? Mahar Husin dan Ali Silap Mata. Dulu bakat 74 dia cantumkan semua. Dia tak ada nyanyi ke muzik ke, dia cantum sekali. So berjaya dikira okey lah. So my first time in music. Actually I don't know what note I'm doing. What note was I able to press there because luckily I thought I enter competition, singing competition. So Leslie Surat kata main music. I don't know anything about music at the time. So bukan senang nak dapat RM10 pada masa itulah. Okay. So jual ayam RM10. Pergi corner shop, beli satu train for one day. Next day, pertandingan di Kuching, berita bagus kata you are going to Kuala Lumpur. Wow. Very, very lucky lah at that time. Rezeki. Saya bertanding pun pakai baju sekolah je. Waktu ni saya menuntut di St. Thomas's. Ini maksudnya mula-mula menceburi bidang seni ni tingkatan 4. Tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Kamil Salim yang bertajuk Sarbanun Marikan Biduanita Terulung Sarawak. Jadi setelah menulis buku yang sangat istimewa saya kira ini, bagaimanakah orang kata personaliti Biduanita Sarbanun Marikan ini di mata doktor? Beliau memang jarang saya tengok orang sebaik dia lah kalau dari segi vokal. Because kalau kita tengok kan, dari segi umur, dia buat rakaman, saya silap saya, dengan Pak Ngah yang komposer Siti Nurhalizan Lesti. Kita dua menghasilkan satu album dengan dia. At the age of 75 ke 76 waktu tu, dia mampu, dia punya pitching dia still good. Wow. Tak semua umur yang macam tu kan boleh buat pitching yang se-perfect macam Datuk Sarbanun. Apa agaknya rahsia dia sebenarnya? Saya tahu Datuk Sarbanun dia tidur awal. Tidur cukup, tidur awal. Habis solat Isyak dia akan tidur. Jangan telefon balik waktu dia. No wonder lah suara John kalau nyanyi hujan. Dia tidur lambat. Tidak lambat, bangun awal. Datuk Sarbanun dia never muka susah tau. Dia sentiasa smiling. Datuk Sarbanun. So, adakah itu antara sebab kenapa doktor Dan yang satu lagi dia memang gifted lah. Ya, Dia betul. memang gifted. Dia dah mula menyanyi sejak berbelasan tahun dah. Umur berbelasan tahun kan. And then she is very popular at the time. Ya. Mengapa Datuk Hajah Sarbanun Marikan ini dilabelkan oleh doktor dalam buku ini sebagai seorang biduanita terunggul Sarawak? Sebab
dia ini dah bukan saja popular di Sarawak sebenarnya, popular di seluruh Malaysia, dunia, dunia di Asia dan juga di Nusantara pada masa itu. Sebab dia pernah memenangi pertandingan nyanyian di Ceylon. Dengan di waktu itu rombongan Malaysia dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Maksudnya antara permata kita dalam dunia hiburan ini yang mengharumkan nama Malaysia adalah antara orang yang pertama adalah beliau. Ya. Dan kita tahu Datuk Seri Siti Nurhaliza pernah juga mengharumkan nama Malaysia di London. Yes. Satu lagi Ibn Pak Ngah kan, waktu rakaman Pak Ngah beritahu saya. Dia bercakap dengan Datuk Sebenarnya, Datuk, lagu ni Raja Kobat lah. Raja Kobat ni antara komposer terkenal pada zaman Sirfah ini. So dia buat lagu Keroncong. Lepas tu Pak Ngah cerita, Datuk, can you sing cara macam ni? Pak Ngah, salah tu. Salah ke Pak Ngah tu? Kita kena buat nyanyi lagu ni klasikal punya Keroncong. Beliau yang tegur. Klasikal Keroncong macam mana Datuk? Dengar aku nyanyi dulu. Oh, ya Allah, Datuk Datuk Suhaimat Zain lah, Pak Ngah kata. Tak ada lagi lah zaman ni macam ni, Datuk. I think you are the best. I remember lagi Pak Ngah cakap macam tu. Baiklah. Itu antara momen yang cukup istimewa. Siapa sangka orang kata permata anak Sarawak ini menegur seorang yang gah dalam industri seni iaitu arwah Pak Ngah. Pak Ngah dan Raja Kobat. Dan kita tahu juga melalui penceritaan yang saya baca dalam buku ini, Tan Sri P. Ramlee pernah memanggil Datuk Hajah Sarbanan Marikan ini sebagai Sarban Singh. Dan pastinya Datuk Sarbanan Marikan pernah sepentas bersama dengan Saloma Tan Sri P. Ramlee. Lebih lanjut selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Dengan pemandangan yang ada di belakang sana, John, diiringi lagi dengan muzik seruling oleh Dr. Kamil Sangat-sangat Salim. merdu, sangat-sangat best lah. Okeylah, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kita, and masih juga bersama dengan kita ialah Dr. Kamil Salim, seorang yang sangat berbakat, seorang yang sangat dihormati dalam industri dan sangat-sangat berbesar hati untuk beliau bersama dengan kita di pagi ini. Dan Datuk Doktor Doktor ada main sedikit seruling, dan saya lihat juga Doktor sekarang banyak membuat cover-cover di dalam YouTube. Dan antara yang kegemaran saya ialah lagu Begawan Solo. Itu lagu kegemaran saya. Dan Datuk, Datuk lagi apa? Aku Datuk. Doktor, okey. Dalam YouTube ni ada strategi tak yang doktor lakukan untuk membuat video dalam YouTube? Ya, strategi pertama ialah marketing. Ya. Okey. Kebanyakan lagu yang saya buat sebenarnya ada sponsor di belakang. Because sponsor di YouTube ni dia ada berbagai tau. Satu yang YouTube bayar kita. Yang depan sekali intro, pop up di tengah dan juga ending. Tapi kes saya kebanyakannya outside punya sponsors. Kadang-kadang nama dia appear kat depan, ada juga yang tak ada langsung. Tapi kebanyakan yang banyak iklan di depan adalah lagu-lagu dakwah. Yang very popular, yang selalu keluar di radio. And then I'm happy to do that type of song lah. Very happy lah. But lately je, saya involved dengan Fauzia Gambus. Fauzia Gambus ni antara pemain gambus yang terbaik di Malaysia selain daripada Roger, dan dia amat popular di Indonesia. Okey, di stesen TV Indonesia dia amat popular, Fauzia Gambus ni. Dan seorang lagi Butong ni adalah orang yang amat terkenal, pemain akordion terbaik di Indonesia, antara yang terbaik. Dan sekarang kira meletuplah dia. So saya
happy lah bila dua orang ni bawa sekali kolaborasi. Ya. So saya rasa bangga mewakili Sarawak dan Malaysia sebenarnya. Baiklah. Jadi itu menggambarkan betapa berpengalamannya Dr. Kamil Salim ini dalam industri seni dan kreatif ini. Dan kalau kita berbicara mengenai pengalaman, seperti yang saya katakan sebelum commercial break tadi, Datuk Hajah Sarbanun Marikan pernah dipanggil dengan gelaran nakal Sarban Singh oleh Tan Sri P. Ramlee. Jadi bukan sahaja pernah sepentas bersama dengan Saloma dan Tan Sri P. Ramlee, Datuk Hajah Sarbanun juga pernah membintangi drama syair di Radio Sarawak, juga aktif dalam bidang nyanyian serta persembahan tarian, serta orang kata sangat berbakatlah sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya Dr. Kamil melihat alternatif yang perlu ada untuk kita memperkenalkan bintang lama ini yang masih relevan sebenarnya pada generasi muda pada hari ini? Pertama sekali itu kita katakan tadi, the most important is pemasaran. Ya. Pemasaran dengan strategi yang betul lah. Ya. Okay. Sebab kalau kita tengok di Korea dulu kan waktu recession kan, Ya. macam mana TV di Korea membuat strategi menggunakan television program, which people semua seluruh dunia suka. Bermula dengan masakan dan sebagainya. Lepas itu ke drama. Jadi semua dekat dunia ni crazy dengan apa? Korea. Korea yang muka handsome. Okay, macam pengacara kita lah. Okay. And then Terima kasih. Masa saya ke Masa John? ini dua-dua ni. Saya lah. Tak adalah. Lepas tu pergi ke era K-pop. Ya. Betul. K-pop sangat serupa dengan pengacara kita yang sebaju biru. Ya. Okay. Lepas tu K-pop menjadi gilaan seluruh muda-mudi seluruh dunia. So maknanya ada cara pemasaran yang strategi yang terbaik sebenarnya. Ya, itu yang satu, saya rasa satu budaya yang kita harus look up to, especially the Koreans. Macam mana mereka buat strategi, macam mana mereka plan. Sebab kalau tak silap saya, kalau mereka nak melancarkan satu ataupun sebuah kumpulan nyanyian, ia mengambil masa yang sangat-sangat lama sebelum mereka dikeluarkan. Dan strategi yang mereka telah pun lakukan ataupun plan adalah sangat-sangat panjang. It's long term plan. Betul. Jadi itu satu benda yang kita patut ikuti lah bagi saya. Banyak package. Satu package handsome. Package muda. Umur belasan tahun kan. Barangkali yang paling lewat dia 20 lah. The rest tu semua ke bawah. And then body. And then dressing ni, Korea ni is a dressing dia memang another level. Another level, betul. Dressing dia memang up to date lah. Sampaikan ada yang di Eropah kan sehingga buat plastik surgery nak ikut macam mana wajah-wajah K-pop ni. Imagine, and then the music mostly lebih kepada dance music. And dia buat tarian very perfect tu. Perfect dia punya tarian. Latihan diorang berlatih memang banyak berlatih. Terutamanya macam sekarang kita tengok Blackpink, BTS, latihan diorang is bukan biasa-biasa punya latihan. Dia memang dari pagi sampai malam, perfect baru release. Tak perfect, contoh dia Gangnam kan. Sehingga di India, di Amerika, dia apa semua buat tarian on the street. Ikut Gangnam. Yang ini kita buat ada branding tu. Ini important dia. Pemasaran ni amat penting. Target market kita kena cun lah orang kata lah. Pemasaran itu satu perkara. Yang kedua, saya kira lokasi itu juga kena strategik untuk mempromosikan seseorang artis tempatan itu. Jadi kalau kita lihat pada muka surat 47 buku Sarbanun Marikan Bidwanita Terulung Sarawak ini, Dr. Kamil ada menulis bahawa sekalipun intan itu terperosok dalam lumpur, namun ianya tetap bersinar dan bernilai dan pastinya dihargai. Jadi kita nak tahu juga, adakah orang kata biarpun Datuk Hajah Sarbanun Marikan ini berada di Sarawak dan menolak penghijrahan untuk berada di Kuala Lumpur, adakah itu menjejaskan karier beliau ataupun kita perlu untuk berada di lokasi yang strategik untuk berada pada tahap yang lebih diterima ramai? Kalau kita tengok pada tahun 60-an, it's better to move to Kuala Lumpur lah. Because the media is all there. Media semua kat situ, kita tak ada lagi. Yang really meluas lah dia punya tu kan, and then dia punya all the music industry semua di Kuala Lumpur. Jadi kita show mesti banyak dekat situ kan. Di Sarawak pada masa itu
kebanyakannya di luar-luar bandar. Dan juga adalah Datuk Seri dibawa ke Kalimantan semua tu kan. Dan pada masa tu, dan 1990s lagi ramai penyanyi kita berhijrah ke Kuala Lumpur menempah nama seperti Dayang Nafaiza. Lepas tu kita Hafiz. And then, Saya rasa itu kepentingan itu zaman dahulu yang bahawa kita kena pergi di mana tertumpunya pusat industri. Tapi sekarangnya lain lah. Tapi guys, kita ada Kita nak bingkisan. saksikan VT nyanyian Doktor Sendiri bersama dengan Fauziah Gabus dan music Butong rasanya. Pemain music. Lala. Ya. Baik, jom kita saksikan dulu. Manggis mana dicari orang, sungguh cantik dipandang manis, sungguh cantik dipandang manis. Manis mana disebut orang, manis mana disebut orang. Cantik memanglah cantik.
Kembali bersama kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana menjadikan rancangan Sejahtera Asia sebagai peneman anda untuk bersarapan, mengemop lantai, menyapu rumah pada pagi ini. Baik, VT yang kita saksikan tadi adalah suara emas daripada Datuk Hajah Sarbadun Marikan dalam segmen Suara Emas Anak Seni dalam persembahan musikal Sarawak Harmoni di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 16 Oktober yang lalu. Ya, itulah satu meriahlah dia punya video tadi. Baiklah, doktor, kembali kepada soalan tadi sebelum kita berehat tadi, di mana doktor kata pada waktu dahulu kalau seseorang itu nak menceburi lebih dalam bidang industri muzik ataupun penyiaran ini harus ke pusat iaitu di Kuala Lumpur kalau di Malaysia. Tapi sekarang ni doktor, sekarang doktor, bagaimana doktor melihat perubahan ataupun tidak keperluan untuk ke pusat ataupun ke Kuala Lumpur? Okey. Dulu kan, sebelum PKP lah, kita memerlukan recording studio dan membuat rakaman dan sebagainya. So, jadi mendapat limitation lah. Sebab nak sewa studio berapa kan, nak pergi ni takut kualiti tak elok pula kan. So, pada zaman PKP ni, banyak inovasi-inovasi yang baru. Inovasi-inovasi yang terpaksa buat di rumah. Seperti home studio. Ya, home studio. Home studio sebenarnya dah wujud lama dah sebenarnya. Apa tu, even penyanyi-penyanyi terkenal tanah air sekarang ni semua buat kat rumah saja. Itulah. So, jadi kan sekarang sekarang meluasnya tu dah guna selagi ada internet. Betul. Bila ada internet, kita sudah boleh berkontak dengan seluruh viewers seluruh dunia. Bukan calang-calang viewers ni, ramai betul. Betul. Macam lagu Gambus Jodoh dengan Fauziah ni, dengan Butong. Saya terkejut tengok, dalam 2 minggu dah 10,000 lebih dah viewers. Amat terkejut juga lah. Kalau kita bercakap mengenai home studio dan studio secara profesional, adakah pada pandangan doktor relevannya untuk seseorang penggiat seni itu untuk mempunyai studio di rumah? Kerana kalau kita lihat dari segi kos, studio profesional itu menelan kos sehingga ratusan ribu ringgit dan di rumah hanya dalam puluhan ribu ringgit. Betul. Jadi dari segi kualiti itu macam mana? Okey, sekarang ni teknologi canggih tau. Ya. Dan harga sekarang amat murah. Banding dulu. Imagine pada masa saya dulu 1990s lah. 15 gig punya ni, it cost 15,000. Okey. Satu CD harga dia 100. Now is how many cents satu kan? So Sekarang dah tak pakai CD dah. Orang pun tak guna CD dah. Sekarang semua soft copy. Soft copy semua kan? Ya. Pada itulah kita katakan zaman dah berubah. Ya. Okey. Apa soalannya tadi, lupa saya. Apa orang kata relevannya untuk mempunyai home studio ini dan adakah kualiti dia sama seperti studio profesional? Sekarang zaman teknologi ini susah kita nak bandingkan dengan yang profesional di studio yang sudah ada. Studio yang sudah ada pun ramai yang banyak tutup. Itu realiti. Yang sebab semua dah boleh buat dekat rumah. And then software dah semakin canggih. Okay. Dan mixing pun, musician misalnya kan, macam saya buat lagu Datuk Sarbanun, misalnya, musician kita involve daripada seluruh dunia. Ada yang daripada Italy, ada yang daripada untuk USA. menyumbang untuk sebuah lagu. Except lagu yang Pak Ngah buat lah. Yang Pak Ngah ni semua orang Malaysia buat lah. Saya daripada Italy, Venezuela kita combine. Tapi mixing dia dibuat di rakaman buat dekat Kuching, yang Pak Ngah buat dekat Kuala Lumpur. Final mixing kita hantar pula kepada Fauzi Mazuki. Kita one of the best sound engineer Malaysia. Malaysia tu final dekat Mazuki. Tapi sekarang macam lagu Gambus Jodoh tadi kan, mixing kita buat sendiri. Apa tu mastering kita buat di Ukraine. Misalnya. So musician pun macam lagu-lagu lain saya tu dia kira antarabangsa lah. Just at the tip of your fingertips dekat laptop je. Yelah sekarang teknologi sangat moden, boleh hasilkan bermacam-macam jenis bunyi. Apa yang kau nak bunyi hujan, boleh buat bunyi hujan, bunyi air dan sebagainya. Sama sekali lagu yang rentak rap, itu memang dah ada built-in banyak dia punya wave sound tu, kita connect je macam copy paste, macam buat words. Copy words. So melodi kita buat sendiri tau. Even dah ada sekarang generator, macam mana nak buat melodi. So kita pilih, ubah sikit je. So tak perlu nak install apa-apa. It's fully online. Betul? You just drag and play. Ya. That's why kita tengok kadang-kadang orang buat cuma pakai tablet, ini pakai handphone je. Janji sekarang ni kan. Kan sekarang ni nak buat
bergandingan suara semua pakai ini je. Ya. Yalah, sekarang macam-macam jenis aplikasi dan yang boleh diguna. Tapi okey, itu antara kebaikan-kebaikannya yang mungkin kita rasa cepat menghasilkan lagu, murah dan sebagainya. Tapi apakah antara keburukan dengan teknologi yang makin moden ni? Teknologi ni. Pertama sekali ada orang yang memang suara dia banyak sumbang. Ya, dia banyak Tapi auto-tune. bila masuk ni ada proses sekarang ni, suara akan terlalu cun. Terlalu apa? Terlalu betul. Terlalu perfect. Terlalu perfect. Terutama sekali yang kita nyanyi pakai apps tu kan, dia automatically dia akan buang noise belakang tu, walaupun kipas buka sekalipun. And then suara, saya realise kan, suara ni tidaklah seburuk yang kita sangkakan. Dia jadi cantik pula sound tu dengan reverb Nak cubalah dia. Gas, nak cubalah menghasilkan lagu. Ni sekiranya seseorang artis itu mendapat lagu ciptaan Dr. Kamil, pastinya satu penghormatan. Ya, Dan betul. Datuk Hajah Sarbanu Marikan sendiri pernah menyatakan bahawa untuk mendapat lagu daripada Dr. Kamil ini satu yang sangat istimewa kerana Dr. Kamil ini seorang yang sangat cerewet sebenarnya. Dalam pembikinan lagu tu kan. Kenalah partikular buat lagu. Kesian Datuk. Dia cakap macam tu. Kesian tapi Datuk, saya ni kuat sikit. bekerja dengan Datuk memang orang kata seperti yang dinyatakan oleh Datuk Hajah Sarbanu Marikan merupakan satu pengalaman yang sangat istimewa. Jadi kita nak tahu Datuk kalau dari sisi yang berbeza, bagaimana penerimaan orang ramai terhadap dunia hiburan kalau kita nak dibandingkan zaman dahulu dan zaman sekarang? Itu saya katakan tadi, marketing amat penting. Kita membuat dengan macam tu buat design lah, contohlah. Kalau dahulu mungkin penerimaannya sedikit sini, siapa yang masuk dalam industri seni ini mungkin mereka beranggapan bahawa mereka terlibat dalam masalah sosial dan sebagainya. Adakah penerimaan itu semakin positif ataupun semakin berubah pemikiran? Dari segi sosial, pendapat sosial ke apa ni? Okay. Kalau pendapat sosial, orang dululah, nama 60s. Ya. Macam era-era 60-an, jika menyanyi dikatakan di coffee house, menyanyi di hotel. Ya. Pada zaman itu orang beranggapan adalah satu berita yang kurang baik. Ya. Disebut nama itu je automatically something negative. Ya. Tapi kalau sekarang? Tapi sekarang is something Biasa. good. It's something good. It's something Ada good. job, ada kerja. Yes, a Betul. career, and then you buat live Facebook dan sebagainya. Ya. Itu merupakan perubahan yang positif, John, Betul. dari bentuk pemikiran. Ya. Dan orang kata itulah, semakin teknologi itu canggih, semakin itu kita kena berfikiran lebih terbuka untuk menerima mereka yang berbakat ini. Selepas ini kita nak tanya mengenai Dr. Kamil, mengenai kumpulan di Crescendos beliau. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan Dr. Kamil. Okey, jadi doktor, kita nak tanyalah kepentingan media sosial sekarang ni untuk industri muzik. Media sosial ni main peranan yang amat penting sekarang kan. Kalau tak ada media ni orang pun tak kenal kita. So, tapi walaupun media ini banyak sekarang ini, cara penggunaan target audience kita ataupun teknik atau taktik kan macam mana kita nak memasarkan diri kita itu amat penting. Kalau popular di media pun kalau sasaran tercara kita membuat tu Tak betul pun. kurang betul lah, bukan tak betul lah, kurang betul, tapi jadi maknanya sambutan tu kurang. Ya, impact dia Strategi betul. lah, strategi yang Kena ada strategi yang bijak. Strategi timing dia social kita kan, media. timing kita nak keluarkan tu. Nak upload tu Nak kena upload sesuai. Macam contoh Facebook lah. Ya. Biar kita nak buat Facebook ni, biar kita berkata yang baik-baik lah. Kalau nak buat pemasaran ni, janganlah sampai ke personal kita pun nak masuk dalam. Faham. Kata-kata kena berhati-hati. Kita buatkan cerita dulu, strategi kan. Cerita kisah-kisah, lepas tu baru
lagu yang kita akan upload tu kan, and then make friend with all these thing, salah satu cara lah. Ya, itulah antara strategi yang dilakukan. Jadi dia maksudnya how to make music and how to do the marketing itu adalah dua perkara yang berbeza. Ya. Jadi kalau kita lihat relevannya pada hari ini, status quo pada hari ini, ramai sekali anak-anak muda yang berbakat menggunakan aplikasi TikTok untuk mempromosikan lagu mereka. Kalau orang kata orang otai seperti Dr. Kamil, relevan tak TikTok ini untuk dijadikan sebagai salah satu strategi mempromosikan karya? Ya. Itu salah satu daripadanya. Itu adalah satu evolusi ya. And TikTok nanti banyak, ramai sangat dia punya pengikut-pengikut kan. Ya, we go, tapi kena kontrol lah. Kontrol maknanya dari segi konten dia. ya, konten. Ya, penting. Saya masukkan konten ni lah yang amat penting kalau membuat satu-satu penggambaran. Ya, betul. Kalau pandai penggambaran pun, kalau konten tak sesuai, tak strategik, it can go anywhere. Jadi untuk makluman penonton di rumah, Dr. Kamil merupakan salah seorang daripada group member untuk di Crescendos, dan di Crescendos ini pernah memenangi ataupun satu-satunya kumpulan daripada Sarawak yang memenangi bintang RTM. Yang lain pemenangnya adalah penyanyi-penyanyi solo. Jadi itu sangat istimewa sekali pencapaian yang dicapai oleh Dr. Kamil ini. Tapi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya Dr. Kamil berpendapat bahawa industri seni dan kreatif di Malaysia ini boleh dimartabatkan lagi. Itulah tadi. Okey, contohlah waktu saya dengan arwah Pak Ngah ke Pekanbaru, atas jemputan persatuan ataupun ni bapa budaya di sana kan, dengan saya pergi dengan Dr. Kemaruzaman, Dato' Tabla panggil kat Malaysia ni, very popular tabla guy, and then Terus Fauzi Brigade daripada Melaka. So kita represent Malaysia lah pergi sana. Saya nampak di sana macam mana dia buat promosi muzik. Ya. Contohnya pada setiap malam minggu dimainkan show pemain zapin dengan gambus. Daripada belasan tahun ni, daripada sekolah lagi. 7 orang, 8 Sudah orang. didedahkan. Sudah didedahkan dalam show. So yang ramai melihat pun penuh sesak. So dia tak nak lagu-lagu budaya kita ini terus tertinggal arus dengan muzik-muzik barat. Itu salah satu. Promosi perlu banyak. Betul. Terutama sekali kalau kita di Sarawak kan, I think kita perlu ketengahkan banyak jugalah muzik-muzik Melayu ataupun muzik tradisi berbagai kaum di ini. Okey, baik. Macam doktor cakap tadi, mempromosikan di Sarawak ni, tapi saya nak tanyalah mungkin soalan terakhir guys, dan secara ringkas, apa pendapat doktor dengan wujudnya ada platform TVS ini? Bagaimana dia boleh membantu mengenengahkan lagi Dia bakat-bakat banyak anak sangat muda. membantu. Ya. Sebab sekarang kan banyak competition. Ya. Untuk artis-artis Sarawak ni yang berada di Sarawak, Ya. pertama nak pergi sana memang susah. Betul. Banyak belanja. Lagi-lagi PKP sekarang tak And boleh then nak nak fly. masuk TV station lain peluang agak terhad. Yes. Sampai banyak competition. Sekarang TV Sarawak ada di Sarawak. So bakat kita memang banyak, ramai sekalinya. Termasuk nak dibuatkan filem dokumentari, dibuatkan tempat istiadat, lepas tu singer, music. We have plenty. Tapi kita tak ada diberi peluang. Sekarang dengan adanya TVS adalah merupakan satu langkah yang terbaik. Betul. Ya. Sangat terbaik. Dan semua berita-berita, semua rakyat dapat melihat apa yang telah berlaku, apa yang kerajaan buat untuk kita. That is the best. Dan untuk kekal relevan juga, saya pasti kita kena menjadi seorang first mover. Dan TVS itu sendiri adalah first mover dalam dunia penyiaran khasnya di Sarawak. Yes. First mover memang penting. Penting. Ya, betul. Itu yang akan diingati oleh penonton dan peminat-peminat kita. Baiklah, terima kasih Terima doktor kasih kami kerana ucapkan bersama dengan kepada doktor. kita di pagi ini di Sejahtera Asia. Banyak sebenarnya yang kita nak lagi kongsikan kepada para penonton, tetapi itulah kesedukan masa. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kita. Kita jumpa lagi pagi esok di Sejahtera Asia pukul 7.30 pagi, dan sampai di sini saja siaran kita. Dan sebelum itu kami sekali lagi ingin ingatkan kepada anda, sekiranya tiada keperluan, jangan keluar dari rumah. Sekalipun anda keluar, tolong ikut SOP, dan kalau balik rumah, perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah mandi. Banyak antara intipati yang kita dapat daripada Dr. Kamil Salim pada hari ini. Kena menjadi first mover, kena semangat. Setiap hari kita kena punyai inspirasi yang baru sesuai dengan tagline kita, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Bye.